Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Ini kita sambung berkenaan dengan tempoh bunting. Bermula sekurang-kurang bunting itu 6 bulan 2 lahzah. Maksudnya seorang perempuan itu paling kurang tempoh hamilnya ialah sebanyak 6 bulan 2 lahzah. Maksud 6 bulan di sini ialah 6 bulan perkiraan kalender Islam. Dan 2 lahzah ini setelah berlalunya 2 lahzah, 2 tempoh, 2 detik, iaitulah detik ketika seorang itu selepas daripada akad nikah dan detik selepas daripada berlakunya persetubuhan. Tempoh untuk berlakunya persenyawaan itu makan masa paling kurang antara 24 jam hingga 48 jam. Tempoh itu dah dinamakan 2 lahzah. Maksudnya kalau seorang itu dia akad nikah pada 1 Muharram, tiba-tiba setelah cukup tempoh 6 bulan daripada 1 Muharram itu belum lagi dikira tempoh mengandung yang paling minimal daripada tarikh akad nikah, tetapi daripada tarikh berlakunya persetubuhan itu diambil kira juga. Mana kalau seorang akad nikah 1 hari bulan, 3 hari bulan barulah mereka bersama. Jadi tempoh itu 1 hari bulan tu belum boleh diambil kira sebagai 6 bulan. Masih belum lagi 2 lahzah. 2 lahzah itu lahzah ketika boleh bersama dan berlakunya persenyawaan antara benih. Dan sebanyak-banyaknya 4 tahun. Sebanyak-banyak tempoh mengandung, tempoh bunting ini ialah 4 tahun. 4 tahun paling banyak, paling maksimal. Kemudian paling minimal tadi sekurang-kurangnya sekurang-kurang ataupun sama dengan 6 bulan 2 lahzah. Dan yang ghalibnya dan yang kebiasaannya tempoh mengandung ini ialah 9 bulan. 9 bulan 1 bulan, 4 minggu, 1 bulan, 9 bulan, 36 minggu. Bermula haram dengan sebab haid dan nifas. Baik, diambil daripada mana tempoh paling kurang 6 bulan ini adalah berdasarkan kepada ayat Al-Quran. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Tempoh mengandung dan juga tempoh memutuskan penyusuan itu ialah sebanyak 30 bulan. 30 bulan tempoh mengandung dan juga tempoh menyusu. Kemudian Allah Ta'ala sebut tempoh menyusu dalam surah Al-Baqarah ialah 2 tahun. 2 tahun bermakna 24 bulan. 24 bulan itu tempoh menyusu, tempoh mengandung, baki lagi ada 6 bulan ialah tempoh bunting 6 bulan. Bermula haram dengan sebab haid. Kemudian pengarang membawa kita kepada perkara yang diharamkan dengan sebab haid. Pantang larang ketika haid. Jadi kita ada pantang larang ketika seorang tu berhadas kecil, pantang larang ketika seorang tu berhadas besar. Dan berhadas besar ni boleh kita bahagikan kepada 2. Hadas besar dengan sebab junub ataupun hadas dengan sebab berhadas tu dengan sebab haid ataupun dengan sebab nifas. Haram dengan sebab haid dan nifas itu dengan barang yang diharamkan atas orang yang junub. Orang yang berjunub maksudnya orang yang melakukan persetubuhan, orang yang keluar air mani, itu dipanggil orang yang berjunub. Semua pantang larang kepada orang yang berjunub juga terpakai kepada orang yang sedang haid dan juga nifas. Contoh orang yang berjunub tak boleh nak sentuh. Orang yang berjunub tak boleh sentuh Quran. Tak boleh baca Quran, menanggung Quran, sembahyang. Semua kena pada orang yang juga.
Dan ditambah ada penambahan pula haram lalu di dalam masjid. Haram lalu dalam masjid. Lalu dalam masjid haram. Jika haram tu jika takut titik darahnya. Dibimbangi darah haid ataupun darah nifasnya menitik jatuh mencemarkan masjid. Maka jika tiada takut maka makruh juga. Kalaulah tidak ditakuti, tidak dibimbangi darahnya menitik, maksudnya dia telah pakai kemas, jadi hukumnya makruh juga. Hukumnya adalah makruh kalaulah dia pakai itu dengan yakin tidak akan mencemarkan masjid. Kemudian seterusnya, dan haram puasa fardu dan sunat. Tambahan yang kedua, ini tambahan yang pertama haram lalu dalam masjid. Kemudian tambahan yang kedua haram puasa. Orang yang junub dia boleh berpuasa walaupun dia belum mandi lagi junub. Orang yang keluar air mani kalau dia belum lagi mandi, dia boleh meneruskan puasa ni. Bila dah subuh, dia telajak subuh, dia tak mandi lagi, boleh meneruskan puasanya. Kemudian yang ketiga, dan haram atas suami. Haram atas suami. Ini atas suami mentolakkan dia. Suami haram ke atas suami menceraikan, mentolak isterinya dengan syaratnya yang pada kitab tolak. Dengan syarat-syarat secara terperinci, perlu dibuka, dilihat, diteliti di dalam kitab tolak bab nikah kahwin. Kemudian seterusnya, dan haram mubasyarah. Haram mubasyarah antara pusat dan lutut. Sama ada dengan wati atau lainnya. Haram mubasyarah ni ialah haram bergurau senda, bersedak-sedak. Mubasyarah, sentuh menyentuh. Mubasyarah daripada basyar. Kalau basyarah ni ialah kulit mengulit, sentuh menyentuh. Haram mubasyarah antara pusat dan lutut. Mubasyarah ni suami isteri lah. Hubungan antara suami isteri, bergurau senda, sentuh menyentuh antara pusat dan lutut. Sama ada dengan wati, sama ada mubasyarah tu dengan bersetubuh atau lainnya, atau tak lakukan persetubuhan tapi sentuh menyentuh antara suami dan isteri, antara pusat dan lutut. Dan kata qil, ada qil pendapat yang kalau qil ni tak kuat, tiada haram. Ada lagi pendapat yang mengatakan tiada haram, tak haram sentuh bergurau senda antara pusat dan lutut. Tiada haram lain daripada wati, lain daripada bersetubuh. Yang diharamkan di sini fokus ialah bersetubuh. Cuma pendapat yang mengatakan pusat dan lutut tu haram tu sebagai langkah berjaga-jaga. Yang difokus, yang diharam betul-betulnya ialah bersetubuh. Jadi kaedah saduz zara'i lah. Saduz zara'i nak mengelakkan daripada berlakunya benda yang dilarang. Jadi awal-awal lagi dia sekak. Bergurau-gurau senda ni, takut-takut tergelincir, terjatuh dalam telaga. Dan wajib atas perempuan yang haid. Jadi ada tambahan di sini, ada 4 tambahan lah. 4 tambahan benda yang diharamkan dengan sebab hadas yang besar, dengan sebab haid dan juga nifas. Jadi ada kecil, dia ada beberapa perkara. Yang mana kalau kita campur semua ni, dia akan jadi semua 10 perkara yang diharamkan ke atas orang yang nifas dan juga orang yang haid. Kalau orang yang hadas kecil diharamkan menyentuh Quran, dilarang membawa Quran. Yang ketiga dilarang solat, dilarang pantang larang tu berbanding dengan orang yang junub, jauhlah lebih sedikit daripada orang yang berjunub. Kemudian orang yang berjunub jika dibandingkan dengan orang yang sedang haid, orang yang sedang haid dan nifas itu lebih banyak lagi daripada pantang larangnya daripada orang yang berjunub.
Dan wajib atas perempuan yang haid qada puasanya. Orang yang haid, dia dilarang daripada berpuasa. Dan juga dilarang daripada solat. Cuma bezanya solat itu tidak perlu diqada, manakala orang yang haid, puasanya perlu diqada. Bersalahan sembahyang tiada wajib qada atasnya. Bahkan makruh. Kalau qada ada hukum mengatakan makruh, dan kata qila, pendapat yang lebih ringan lagi mengatakan haram. Mana pendapat yang mana tidak berapa kuat mengatakan haram qada sembahyang. Jadi tak perlu qada sembahyang bagi orang perempuan haid dan nifas. Kerana kalau kita lihat dari sudut hikmatnya, ada hikmat lah. Solat tu banyak sehinggalah menyebabkan seorang tu sukar untuk mengqadakkan solat berbanding dengan puasa. Puasa ni bilangan dia hanyalah kalau paling banyak pun kalau seorang tu nifas 30 hari. Kalau seorang tu haid, paling banyak haid kalau 6-15 hari, maka 15 hari ataupun 14 hari lah dia kena puasa semasa bulan Ramadan. Kemudian selebihnya yang tak cukup tu dia kena qada. Banding dengan sembahyang, puasa ni lebih ringan lagi kalau diqada berbanding dengan sembahyang. Bermula haram orang yang junub itu sembahyang. Orang yang junub sembahyang dilarang, pantang larangnya ialah sembahyang. Junub ni, sebab junub ialah kerana jima' dan kerana khurujul mani. Kerana keluarnya al-mani, air mani. Itulah dipanggil orang yang junub. Itu sembahyang jadi pantang larang untuk orang yang junub inilah sembahyang sama ada fardu atau sunat, dan membaca Quran yang tiada dinasahkan tilawahnya. Satu sembahyang kemudian baca Quran yang tak dinasahkan. Maksudnya Quran hak betul lah. Quran yang ada 30 juzuk ada depan kita hari ni, yang tiada dinasahkan tilawahnya. Maksudnya tilawahnya masih lagi boleh dibaca. Kalau yang sudah dinasahkan tilawahnya, seperti dalam hukum rejam, yang mana Saidina Umar mengatakan, aku tidak, kalau mana aku takutlah orang katakan Umar menambah Quran. Iaitulah ayat yang telah dinasahkan bacaannya tapi hukumnya masih lagi berkekalan. Asy-syaikhatu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battata. Lelaki yang sudah syaikh, yang tua, perempuan yang sudah tua, bila kedua-duanya berzina, maka rejamlah kedua-duanya selama-lamanya sampailah dia mati. Jadi itu hukum bacaan ayat Al-Quran yang telah dimenasahkan tilawah bacaannya, itu tak termasuk dalam pantang larang. Yang dipantang, yang dilarang kepada orang yang dalam keadaan berjunub ni ialah yang tidak dinasahkan bacaannya. Jika satu ayat atau satu huruf sekalipun, walaupun dibaca itu satu ayat ataupun satu huruf daripada Al-Quran yang sabit, yang masih lagi sabit bacaannya, yang berkekalan hukum sebagai Quran. Sama ada sir atau jahar, sama ada secara perlahan ataupun secara jahar, dibaca secara perlahan ni dengan hanya didengar dirinya saja, sir. Kalau jahar didengar oleh orang, diperdengarkan kepada orang ramai. Dan tiada haram membaca Taurat. Kitab Taurat ni bukan termasuk dalam Quran. Kitab Taurat, kalau ada hak betul-betul lah hak Taurat sebenar ni. Dan Injil, bahkan makruh baca keduanya. Jadi yang pantang larang, yang dilarang ni ialah baca Quran. Hadis, hadis termasuk ke tidak? Hadis ni tak masuk dalam Quran. Melainkan kalau hadis tu menerangkan ataupun hadis yang menyebut tentang Al-Quran. Ada lafaz-lafaz daripada Quran. Adapun segala zikir Quran tiada haram jika dikosatkan zikir atau diitlakkan dia. Manakala zikir-zikir yang datangnya daripada Al-Quran, contohnya zikir daripada Quran diamalkan
Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah, dan lagi kemudian doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana, ambil daripada Quran. Subhanallazi sakhkhara lana hadza, sehingga akhirnya, dan doa yang lain. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dan lain-lain lagi. Zikir ni dia ambil daripada petikan Al-Quran. Tiada haram jika dikosakkan zikir ataupun amalan-amalan yang dijadikan sebagai zikir daripada bacaan daripada ayat Quran dijadikan sebagai zikir. Ataupun diitlakkan dia tidak niatkan apa-apa sama ada zikir ataupun Quran. Itlak, hanya baca dah jadi amalan. Jadi nak buat benda dibaca. Macam bismillah juga. Bismillahi majriha wa mursaha. Itu doa, zikir dan diambil daripada Quran. Jadi kalaulah dibaca tu kerana berkenderaan, maksudnya dikosakkan dengan zikir tersebut bacaannya kerana nak berdoa, nak naik kenderaan. Itu dipanggil dikosakkan dia. Kosakkan zikir ataupun dibaca sebab dah diamal jadikan amalan. Jadi yang ni tiada haram hukumnya. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, dan menyentuh. 1, 2, membaca Quran, sembahyang, kemudian baca Quran. Yang ketiga, menyentuh akan mushaf. Yang ketiga, menyentuh akan mushaf dan menanggung akan dia. Tanggung, sentuh dan juga tanggung. Nak masukkan ataupun berlainan. Okey. Sentuh Quran 1. Kemudian yang keempat, menanggung akan dia. Tanggung Al-Quran. Dan tawaf. Yang kelima, tawaf. Sentuh, tanggung, kemudian tawaf sama ada fardu atau sunat. Dan diam di dalam masjid jika qadar tamak ninah sekalipun. Diam, duduk dalam masjid. Dia berjalan, lepas tu duduk. Diam walaupun sekadar tamak ninah sekalipun. Maknanya tak boleh mendiami, tak boleh al-muksu. Al-muksu, diam, duduk diam dalam masjid. Walaupun sekadar tamak ninah. Ini yang keenam. Dan tiada haram lalu dalam masjid. Lalu dalam masjid tak ada haram. Seperti masuk yang junub pada suatu pintu dan keluar pada pintu yang lain. Berbeza dengan orang yang haid ataupun orang yang haid ataupun orang yang nifas. Dia ada makruh, dia ada haram. Ini kalau orang yang junub, sebab orang yang junub ni dia bukan kerana keluarnya darah, bukan kerana keluarnya najis. Orang yang junub ni dia keadaan dia sahaja junub dengan sebab berlakunya persetubuhan ataupun dengan sebab keluarnya air mani. Maknanya masa di jalan masjid tu bukan air mani keluar. Masa dia tengah jalan dalam masjid tu bukannya dia tengah melakukan persetubuhan. Itu lain. Mana situasi dia tu menyebabkan pantang larang dia tu tak banyak berbanding dengan orang yang haid dan juga nifas. Dia orang junub ni dia sekejap je. Dia boleh hilangkan junubnya dengan mandi. Jadi orang yang masuk dalam pintu sebagai shortcut lah, masjid sebagai shortcut nak sampai ke rumah dia, dipanggil sebagai shortcut pintu. Memang tempat laluan dia, taklah dilarang. Bahkan tiada makruh pula pada kaul yang asah. Mengikut kaul yang asah yang paling sah antara kaul-kaul ashab. Sama ada 2 ataupun 3 kaul daripada ashab Asy-Syafi'i yang mengatakan tidak makruh hukumnya. Dan pergi datang orang junub di dalam masjid haram taraddud. Ini pergi datang, pergi mundar mandi. Pergi, lepas tu datang, pergi datang. Itu dipanggil mundar mandi. Pergi datang orang junub dalam masjid haram seperti diam padanya. Hukum mundar mandi samalah seperti hukum diam dalam masjid. Seperti hukum diam masjid dalam masjid. Dan haram pula atas yang junub membaca khutbah Jumaat dan sujud tilawah dan sujud syukur. Kerana ianya termasuk dalam hukum seperti sembahyang. Haram sembahyang kan? Sini haram sembahyang yang perlu kepada bersuci pada hadas kecil dan juga hadas besar. Jadi tak boleh berkhutbah, tak boleh
baca berkhutbah, sujud tilawah dan juga sujud syukur. Dan haram atas orang yang berhadas kecil. Yang ni pula haram ke atas orang yang berhadas kecil. Jadi sini 6 pantang larang kepada orang yang berjunub. Kalau orang yang rik dan nifas tadi, pantang larangnya ada tambah lagi 4 jadi 10. Sini 4 1 3 4 jadi 10. Orang yang junub pantang larangnya 6 saja. Jadi orang yang hadas kecil pula. Macam mana pantang larang kepada orang yang berhadas kecil? Atas orang yang berhadas dan haram atas orang yang berhadas kecil itu sembahyang, tawaf, sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumaat, masuk dalam pengertian sembahyang, menyentuh mushaf, kemudian menyentuh mushaf, demikian lagi kulitnya. Kulit mushaf tu, itu tulisan mushaf ni, katalah mushaf ni satu Quran, satu kitab Al-Quran, kulitnya pun dilarang sentuh juga. Dan jika bercerai ia daripadanya sekalipun, walaupun kulit itu tercerai daripada Al-Quran, selama dibangsakan baginya, selama disandarkan, masih lagi dinisbahkan kepadanya, kepada Quran. Kalau dia bercerai, bertanggal sekalipun, orang masih lagi manggil ini adalah kulit Quran. Kulit kitab Quran. Selagi mana dibangsakan kepadanya, kepada Quran, haramlah juga menyentuhnya. Dan jika tiada seperti yang sudah dijadikan dia kulit kitab, kalaulah kulit tersebut tidak lagi disandarkan kepada Quran, dia dah diubah suai, sudah dihiaskan menjadi kulit kitab. Contohnya kitab Quran kulitnya yang tebal tu tertanggal, kemudian orang pun buang kulit depan dia tu ataupun tutuplah dia, dijadikan sebagai kulit kitab. Kulit kitab jawi ke, kulit buku ke, tiada haram menyentuhnya. Kalau sudah berubah namanya kepada kulit kitab, bukan lagi kulit Quran, kulit mushaf, hukumnya tiada haram. Dan menanggung mushaf, bersalahan menanggung akan orang yang menanggungnya. Menanggung mushaf, tanggung mushaf tak boleh. Maknanya ada mushaf tu dia pun bimbing ataupun dia tanggung, bawa Quran, memegang Quran, mushaf, kemudian bersalahan, berbezalah hukumnya. Tak termasuk dalam pengertian menanggung mushaf kalau kita menjunjung, mengangkat akan orang yang menanggungnya, menanggung Quran. Ada seorang tu, si ini dia pegang, dia bawa Quran. Lepas tu kita dukung, kita galas pula orang yang menanggung Quran. Jadi kita menanggung orang yang menanggung Quran. Menanggung orang yang menanggung Quran tidak termasuk dalam pantang larang orang yang berhadas kecil. Maka tiada haram mutlaqan pada Syekh Ramli. Tak haram menanggung orang yang menanggung Quran. Padahal kita nak suruh dia, katakanlah budak kecil, dia pantang larang tak ada lah. Kena pada budak kecil, dia pegang Quran, budak kecil yang pegang Quran. Lepas tu ayah pun dukunglah budak kecil yang pegang Quran. Termasuk dalam menanggung orang yang menanggungnya, menanggung Quran. Dan berkata Syekh Ibnu Hajar, padanya tafsil, pada menanggung orang yang menanggung Quran ni adanya tafsil, adanya detail, kena detail sikit. Kita lihat sikit. Tafsil mata benda yang ditanggung dengan mushaf. Padanya tafsir mata benda yang ditanggung dengan mushaf. Jadi ada detail sikit. Dia menanggung, orang yang menanggung mata benda, barang-barang. Barang-barang yang ditanggung bersama dengan mushaf. Maknanya orang katakanlah dia letak Al-Quran dalam satu beg. Dan di dalam beg tu adanya pakaian. Pakaian tu mata benda. Benda-benda lain hak bersama dengan Quran. Itu dia panggil tafsir. Maksudnya tiadalah haram. Kalau mengikut Syekh Ibnu Hajar. Maksudnya kalau Quran semata-mata diletak dalam tu, hukumnya tak boleh lah. Dia kena bawa dengan mata benda, dengan barang-barang lain.
Demikian lagi haram menyentuh kendi-kendinya, termasuk dalam pengertian Quran, kendi-kendi yang disediakan baginya dan kotaknya. Al-Quran ini yang diletakkan dalam kendi. Kendi ni kalau kita maksudkan kendi ni dengan maksud kendi orang letak air tu, bukan maksud tu. Kendi-kendi ni macam kotak lah sini. Kotak Quran. Orang buat Quran ni dengan adanya macam kotak, kotak. Ya, dia nak jaganya Quran, dia buat kotak. Dalamnya ada ni Quran. Dia letak Quran dalam ni. Kalaulah kendi-kendi, kotak-kotak ni dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan Al-Quran, sentuh hak ni pun tak boleh juga. Haram menyentuh kendi-kendinya yang disediakan baginya dan kotaknya yang disediakan. Ya. Yang memang dibuat, yang disediakan baginya, bagi Quran. Dan yang layak dengan dia, yang disediakan baginya dan yang layak dengan dia, mana dia buat untuk menyimpan Al-Quran yang layak, mana yang sewajarnya lah. Bersalahan peti seperti peti mata benda khazanah. Bersalahan kalaulah peti itu dibuat untuk menyimpan emas Quran. Di atas rehal. Ini mushaf pula ni. Okey, kemudian hak tadi kita sebut kotak-kotak yang memang dia sediakan khas untuk Quran, kotak tu tak boleh disentuh. Tapi kalau kotak ataupun peti tu disediakan untuk barang-barang mata benda termasuk Quran, yang tu boleh disentuh. Macam kita menanggung barang-barang bersama dengan Al-Quran. Dan jika dihantarkan, diletakkan mushaf atas rehal daripada kayu atau rehal pelepah tamar. Hari ni orang baca Quran, letak Quran atas reha. Sama ada reha tu daripada kayu ke, daripada besi ke, daripada plastik ke, daripada pelepah tamar ke. Macam pelepah kelapa lah. Pelepah kelapa buat lapik untuk baca Quran, buat rehal. Maka tiada haram menyentuh suatu daripada kerusi itu. Rehal macam dalam bentuk macam ni, bentuk kerusi. Maka tiada haram menyentuh sesuatu daripada kursi itu. Atas barang yang dikatakan dia Ibnu Qasim. Ia nakal daripada Syekh Ramli dan Tablawi. Mana ringan lah sikit pendapat ni. Kalau disentuh reha, tak boleh nak sentuh juga. Jadi memang kena berwuduk dululah. Tapi kalau dengan pendapat ni, kalau orang tu tidak berwuduk, dia masih lagi boleh menyentuh. Ini menyentuh ni. Menyentuh ni bukan menanggung. Dan yang diiktimad oleh Syekh Ziyadi seperti Syekh Ibnu Hajar akan haram menyentuhnya. Sentuh reha, pendapat Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ziyadi, haram menyentuh rehal Al-Quran. Jadi ada dua pandangan di sini. Kita nak pilih yang mana, terserahlah. Kita nak jaga Al-Quran, nak beradab dengan Al-Quran, lebih baik ihtiyatnya kita berwuduk. Tapi dalam keadaan luar biasa, dalam keadaan yang tidak ada wuduk, nak sentuh juga, itu adalah pandangan boleh dibolehkan, pandangan Syekh Ramli. Syekh Ramli dan Tablawi. Dan berkata Syekh Halabi dan Qalyubi, haram menyentuh akan barang yang hampir daripadanya. Barang yang hampir dengan Al-Quran. Haram menyentuh akan barang yang hampir daripadanya, tiada jauhnya. Yang jauh tidak mengapa. Maksudnya hak bersentuh yang bertampal dengan Al-Quran. Macam reha tadilah. Reha tadi ataupun tabung kotak yang hampir dengan Al-Quran, haram menyentuh. Kalau jauh tak apa. Kalau sebelah tu ada pen, ada buku-buku lain, ada kotak-kotak, ada peralatan lain yang bersambung dengan Quran, bersambung dengan benda yang bersambung dengan Quran, tiada haram. Maka haram menyentuh kendi-kendinya
Macam kita ulang atas tadilah, kendi kotak tadi atas tu. Kendi sini, kendi kemudian kotak Al-Quran. Maka haram menyentuh kendi-kendinya dan kotaknya yang tersebut itu jika ada Quran pada keduanya. Kalau dalam keadaan Quran masih ada lagi dalam kendi ataupun dalam kotak Quran, dalam kotak yang disediakan untuk Quran. Bersalahan jika tiada pada keduanya. Berbeza kalau Quran tidak ada dalam kotak ataupun tidak ada dalam kendi. Maka tiada haram menyentuh keduanya, setuh kotak dan kendi yang disediakan untuk Quran dalam masa Quran tidak ada, tidaklah haram hukumnya. Diharam tu ketika Quran tu masih lagi berada dalamnya. Dan tiada haram menanggung akan dia serta mata benda. Menanggung Quran bersama dengan mata benda, barang-barang, sil'ah atau badai', mata benda, dan jika kecil seperti jarum sekalipun. Dia letak jarum sebatang, letak Quran. Jadi mata benda. Mana perumpamaan, contoh ni jarum dengan Quran. Dia niat nak bawa jarum dan juga menanggung jarum dan juga menanggung Quran. Seperti barang yang dikata oleh Syekh Ramli dan orang yang mengikutnya. Syekh Ramli yang mengatakan pegang kursi Quran tiada haram hukum menyentuhnya. Dan berkata Syekh Khatib, tak dapat tiada bahawa patut ia bagi mengikut. Tak dapat tiada bahawa patut ia bagi mengikut pada uruf dan ditanggungkan dia tergantung kerana takut daripada menyentuh, dan jika tiada maka tiada haram atasnya. Jadi mengikut Syekh Khatib pula mesti tak dapat tiada, dia kena patuh ikut pada uruf. Pada uruf mengatakan tanggung ke tidak. Kalau macam jarum ni uruf panggil boleh kira barang ke tidak, menanggung barang ke tidak. Dan ditanggungkan dia tergantung kerana tanggungkan dia nak tafsirkan menanggung ni adalah tergantung pada uruf. Kerana takut daripada menyentuh, dan jika tiada maka haram atasnya. Kalaulah uruf kata tidak menanggung, jadi tidak adalah haram hukumnya menyentuh benda-benda yang berkait dengan Al-Quran. Benda-benda yang dibuat untuk Quran. Jadi menyentuhnya itu bergantung pada uruf. Dan disyaratkan pula bahawa tiada dikosatkan mushaf jua dengan bahawa dikosatkan mata benda atau diitlak. Syarat untuk menanggung Al-Quran dengan mata benda, dengan barang-barang, jangan kosak menanggung mushaf. Jangan diniatkan untuk menanggung mushaf, untuk menanggung Quran. Tapi dikosakkan kerana nak bawa barang. Kebetulan ada Quran, tumpanglah Quran dalam tu. Maka jika dikosatkan mushaf jua, kalaulah dia nak bawa Quran, tapi macam mana ya? Nak buat jadi halah. Dia pun letaklah jarum se. Jadi situ dia kosakkan Quran sahaja. Atasnya. Mana Quran tak ada niat nak menanggung barang. Bukan niat dia nak menanggung jarum, tapi nak tanggung Quran. Jadi halah dia letak jarum tu, dia tak ada niat pun nak tanggung jarum. Tanggung barang-barang lain. Ataupun tanggung kitab, tanggung pakaian. Jadi, maka jika dikosakkan mushaf jua, haram atasnya. Hanya dia nak kosak niat, nak bawa, nak tanggung Quran. Haram hukumnya. Dan jika dikosakkan mushaf serta mata benda, kalau dikosak mushaf dengan pakaian, dah nak balik kampung, nak bawa pakaian, memang dia nak bawa pakaian. Lepas tu, dia bawa Quran juga. Jadi dia niat dan hati nak bawa pakaian dan juga nak bawa Quran. Tiada haram pada Syekh Ramli.
Mengikut Syekh Ramli tak ada haram. Dan haram pada Syekh Ibnu Hajar. Mengikut Syekh Ibnu Hajar haram hukumnya seperti Syekh Khatib, sepertilah hukumnya seperti pandangan daripada Syekh Khatib. Dan tiada haram menanggung akan dia pada tafsir yang terlebih banyak. Kalaulah dalam Quran tu ada tafsir, tafsir tu lebih banyak daripada Quran dengan yakin. Seperti Quran orang menghafaz Quran hari ni dia ada Quran. Lepas tu dia ada tafsir tepi-tepi tu lebih banyak daripada perkataan Al-Quran. Quran ni sikit kecil je. Tapi tepi-tepi tu banyak tafsir. Dengan yakin banyak tulisan tafsir daripada Al-Quran dan tiada haram. Jadi hukumnya tiada haram kalau dia menanggung dalam kitab Al-Quran tu yang ditulis bersama dengannya tafsir Quran, maka hukumnya tiadalah haram. Kalaulah lebih banyak dia memang yakin tulisan tafsir tu lebih banyak, catatan-catatan lain tu lebih banyak daripada Al-Quran. Macam sebab nuzul, Quran yang disertakan dengan sebab nuzul, Quran yang disertakan dengan tafsir Jalalain, ataupun tafsir-tafsir lain lah. Maksudnya tulisan lain lebih banyak daripada Quran. Dan tiada haram pula menanggung dirham atau dinar dan kepala cincin yang tersurat padanya suatu daripada Quran. Kadang-kadang ada mata-mata dinar, mata wang ataupun cincin yang tertulis padanya Al-Quran ataupun tertulis padanya perkataan-perkataan zikir, hukumnya tiada haram. Dan jangan ditegah kanak-kanak yang mumayyiz yang berhadas besar atau berhadas kecil. Di sini kata jangan ditegah. Mana biarkan saja. Kanak-kanak mumayyiz. Mumayyiz ni hak fahamlah itu Quran. Kalau hak tak mumayyiz ni dia tengok Quran dia koyok. Dia tak pandai nak beza lagi. Hak mumayyiz ni dia tengok Quran, dia tahu Quran tapi dia tak berwudu ataupun tidak mandi wajib. Mandi wajib dah kanak-kanak. Mana tahu takut dia isteri orang tak. Jadi kanak-kanak yang mumayyiz yang berhadas besar atau berhadas kecil jangan ditegah. Daripada menyentuh dan menanggung Quran dan luhnya lembaran Quran. Kalaulah Quran tu ditulis dalam lembaran, dalam helayang. Kerana menadarus. Menadarus ni maksudnya belajar lah. Dia belajarkan ni nak belajar, nak mengaji, menderus. Menderus ni daripada kalimah mentadarus lah. Mentadarus, kerana mentadarus baca Quran dan mengaji, belajar dan juga dia mengaji, mengulang ke. Jangan kita larang kanak-kanak yang sudah mumayyiz yang memang dia tak ambil wuduk lah. Jadi tak apa, biarkanlah dia kerana dosa dan pahala tu belum lagi tertulis atasnya. Dan dia masih lagi dalam proses belajar, perlu diberi penekanan mana baca. Kalau sebaik-baiknya berwuduk lah. Kalau tak pandai nak mumayyiz ni mesti pandai berwuduk. Tapi maklum sajalah budak-budak tak boleh nak kawal, kadang-kadang dia tak berwuduk pun dia sentuh Quran, biarkan sahaja. Jadi habis kita berkenaan dengan haid dan juga nifas dan istihadah. Mudah-mudahan apa yang kita baca daripada kitab ini diberi keberkatan untuk kita semua dan untuk sama-sama kita memperingati berkenaan dengan Al-Quran, pantang larang dalam orang yang hadas kecil, hadas besar ataupun orang yang hadas akbar, akbar. Ada juga pandangan yang mengatakan hadas besar, dia ada dua, besar, kemudian besar lagi ni. Besar lagi tu yang dia dikendaki di sini ialah hadas dengan sebab haid dan juga nifas. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ni diberi keberkatan oleh Allah Ta'ala dan juga kepada pengarang kita ni, penyusun kita ni,
Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.